Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaz Al-Mu'affa dari kelas 4 Umar. Saya akan menyampaikan sebuah cerita dari Al-Quran yang bertajuk Kisah Kurban Nabi Ismail. Tahu tak kawan-kawan, di luar sana ada ramai orang yang hanya dapat merasa daging setahun sekali sahaja. Nak tahu kenapa? Sebab masa hari raya haji inilah mereka mendapat agihan daging kurban dari masyarakat yang berkemampuan. Betul, bukan semua orang mampu untuk membeli daging. Indahnya syariat Islam ni kan, apabila yang kaya mengorbankan, dapat mengembirakan yang susah. Kawan-kawan nak dengar tak macam mana ibadah korban ni bermula? Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Setelah bangun dari tidur, Nabi Ibrahim pun sedar bahawa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian, Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apakah pandanganmu." Jawab Nabi Ismail, "Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke Mina. Setelah sampai sahaja ke Mina, Nabi Ibrahim pun menutup muka anaknya agar dia tidak dapat melihat wajah anaknya itu. Kedua-dua mereka telah reda dan menyerahkan diri untuk tunduk sepenuhnya kepada seruan Allah. Pengorbanan Nabi Ibrahim ini merupakan ujian yang amat besar kerana Nabi Ibrahim telah menunggu dengan sangat lama untuk mempunyai seorang anak. Bayangkanlah ketika Nabi Ibrahim dikurniakan Nabi Ismail, usianya sudah 86 tahun. Dan kini Allah telah menguji ketaatan Nabi Ibrahim agar mengorbankan rasa cinta dan sayangnya kepada Nabi Ismail. Anak di pangkuan akan disembelih, bernama ayah tentulah sedih. Ismail anak, jiwanya pengasih, terima ketentuan, hatinya bersih. Tetapi ketika Nabi Ibrahim hendak melakukan sembelihan terhadap Nabi Ismail, dengan izin Allah, leher Nabi Ismail tidak sedikit pun terluka. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang membuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata." Setelah itu, Malaikat Jibril pun membawa seekor kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Nabi Ismail yang hendak disembelih. Firman Allah dalam surah As-Saffat ayat ke-107.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anaknya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Begitulah kisah pengorbanan yang penuh pengajaran. Dari peristiwa ini, kawan-kawan, turunnya perintah Allah bagi seluruh umat Islam untuk menunaikan ibadah korban sehinggalah ke hari ini. Perintah Allah agar Nabi Ibrahim alaihi salam mengorbankan anaknya sendiri ialah simbol ketaatan kepada Allah. Tanyakanlah kepada diri kita, adakah kita sanggup mengorbankan harta, kekayaan dan orang yang kita sayangi demi agama dan redanya? Kawan-kawan, ingatlah, jika kita melakukan pengorbanan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, nescaya Allah akan menyediakan balasan yang sangat hebat untuk kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.